Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya, dengan doa dan harapan agar anda semua bahagia. Apa khabar saudara Manaf Baharum? Saya sentiasa mendoakan anda sehat walafiat dalam suasana yang sebegini. Begitu juga saudara Zamaril LC. Alamak, apabila ada setan kuning pula dah. Tak apalah, pakailah nama apa saja pun. How are you, Fowi? Puan Rosie Rose, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Puan Nora Azalan, ya. Itu juga dengan Cik Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam. Openg Temu, saudara Hashim Man, saudara Mat Spana Jaya, kukuh dan kental semangatnya, ya. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, Teratai Selasih. Cantik nama tu. Haji Azhar Abdul Manaf, Azlan Mak Syarif, Syukur Jamil, Musa Osman dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan malam ini saya akan santuni anda, ya, saudara Nat Erah, Azmi Omar. Azmi dari Mindah, ya. Tak ada pantun malam ni saudara Azmi, ya. Kekeringan idea. Baik saudara, seperti biasa malam ini adalah hari Isnin 18 Oktober 2021. Sebelum itu tidak lupa saya menyampaikan salam Maulidur Rasul. InsyaAllah besok kita sama-sama merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, keciptaan kita. Bersamalah kita menghayati setiap ajarannya dan kita jadikanlah ia sebagai pegangan hidup kita, saudara, ya. Baik, tentang kedudukan COVID, hari ini adalah hari yang ke-588 virus corona menyerang dan melanda bumi tercinta ini. Dan alhamdulillah nampak gayanya mungkin sempena Maulidur Rasul ada susut virus corona ni. Semalam 6,145, hari ini 5,434. Jumlah terkumpul warga kita yang dicengah, yang dijangkiti oleh virus corona ini adalah sejumlah 2,396,121 orang. Semalam kematian adalah 63 orang dan jumlah kematian adalah 27,858 yang terkumpul, saudara, ya. Itu setakat semalam. Hari ini saya tak dapat laporan berapa jumlah kematiannya sebab Kementerian Kesihatan sekarang memberi laporan agak lewat malam, mungkin 12 tengah malam. Jadi besok baru saya boleh laporkan. Baik, untuk negeri di Perlis 18 jangkitan yang dikesan, di Kedah 324, di Pulau Pinang 232. Nampaknya banyak penurunan, ya saudara. Di Perak 363, di Selangor alhamdulillah dah tak ada ribuan dah, tinggal 800. Cuma di wilayah Persekutuan ada sedikit peningkatan daripada semalam, iaitu 223. Semalam 182. Di Putrajaya susut, tinggal 14. Di Negeri Sembilan 151. Di Melaka ada sedikit naik. Macam mana nak buat pilihan raya ni, ya. Saya semalam 206, hari ini 211. Di Johor terus susut, alhamdulillah, 698. Di Pahang juga susut, 253. Di Terengganu 311. Kelantan ada pola sedikit kenaikan. Saudara Azmi, semalam 532, amat melegakan, tapi hari ini 643 dilaporkan ada jangkitan di Kelantan. Tapi di Sabah terus susut, alhamdulillah, itu 497. Labuan juga susut, hari ini 2 jangkitan saja. Dan di Sarawak amat menggembirakan kita, tidak ada lagi ribuan, cuma tinggal 694. Berusahalah untuk kita sama-sama menjarakkan sosial, penjarakan sosial, jaga kebersihan. Kalau tiada keperluan, tidak perlu kita berkumpul. Saudara, ingat saudara, kalau saudara pergi ke mana-mana, balik rumah, jaga kebersihan. Sabun tangan, mandi yang terbaik, ya. Untuk hari ini, setakat hari ini, saudara, pelaporan yang saya dapat 18 Oktober, jumlah untuk bulan ini adalah 149,916. 149,916. Saudara. Jadi saya amat berharap agar
jumlah ini terus susut dan susut supaya tak ada lagi laporan, mengambil masa yang agak panjang juga untuk saya memberi penjelasan tentang kedudukan COVID ini. Ada juga teman-teman dah bosan dah mendengarnya. Saya sendiri agak-agak dah rasa letih tengok keadaan ni. Dan sekarang ini saudara ingat musim panas, tapi ada kalanya hujan. Jadi bila panas hujan, maka mengundang bagi usia yang seperti saya ini, usia warga emas, mudah untuk rasa letih, demam dan sebagainya. Saya pun bukan sihat sangat dalam keadaan begini, usia warga emas lah katakan. Jadi saudara banyakkan minum air, vitamin C, makan buah-buahan dan banyak tidur. Jangan lupa, jangan tidur sampai 5-6 pagi pula. 3-4 pagi baru nak tidur. Jadi kalau kurang tidur tu susah juga sikit lah, kerana itu boleh mengganggu kesihatan saudara. Dan semalam saya mendapat laporan teruk jugalah di Pantai Remis, Perak, Manjung, kawasan Temanjung. Jadi semalam rupanya ada ribut yang menumbangkan banyak pokok. Bagaimanapun tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan. Dan sebab itu saya ingin berpesan pada teman-teman berhati-hati, kerana sekarang ni monsun kian menghampiri kita. Saudara, kita masuk tazkirah singkat tentang bagaimana baginda Rasulullah berpesan terhadap pemimpin. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam rumahku ini. Ini kata ni Bunda Aisyah. Dia kata, wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku ini, lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah urusan mereka. Dan barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku dan melakukannya dalam keadaan yang lembut dan baik, maka engkau berlaku lembutlah terhadap mereka. Begitulah doa Rasulullah terhadap Allah SWT dan bencinya baginda terhadap pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Jadi kalau saya hayati hadis ini, jelas mesejnya di mana baginda Rasulullah SAW mendoakan setiap pemimpin yang memudahkan urusan umatnya agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Mak Salim, Mak Yusof, kakak kolam. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW amat benci kepada pemimpin yang mendatangkan kesusahan terhadap warganya. Sebab itu dalam doanya berupa ancaman yang sangat keras ke atas pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Sebagaimana menurut Al-Imam Al-Nawawi, beliau menjelaskan doa ini adalah sekeras-keras ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin yang menyusahkan umatnya. Sementara itu Al-Imam Al-Sani pula menegaskan setiap pemimpin hendaklah memudahkan urusan rakyatnya. Ia satu perintah yang wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap pemimpin. Jadi kata Al-Sani, hadis ini menunjukkan dalil tentang kewajipan buat para pemimpin agar memudahkan urusan rakyat mereka dan berlaku lembut dengan mereka. Mesra, bukan keras, bukan sombong, bukan angkuh, bukan bongkak apabila berurusan dengan rakyat bawahannya. Dan para sahabat amat menghayati hadis ini, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab apabila dia pergi ke perkampungan yang di luar kota Madinah, dan Sayyidina Umar Al-Khattab akan memerhatikan kalau anda ada golongan pekerja yang melakukan kerja yang berat, supaya beliau boleh memudahkan kerja mereka. Perkara itu dinyatakan oleh Al-Imam Malik. Al-Malik menyatakan bahawa sesungguhnya Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, akan pergi ke perkampungan di luar Madinah pada setiap hari Sabtu. Baginda akan memerhatikan sekiranya ada hambanya yang diberikan kerja lebih dari kemampuannya, maka Umar akan mengurangkan bebanan tersebut. Ini adalah hadis daripada riwayat Al-Muwatta. Jadi artinya saudara, setiap pemimpin harus berusaha untuk memberi kelegaan, kemudahan dan melayan orang bawahnya dengan baik. Bukan melayan dengan kasar, konon-konon mereka lah hebat, dengan sombong. Saudara, apa yang berlaku negara kita ni kadang-kadang di sebaliknya. Jadi seharusnya setiap pemimpin harus memikirkan tentang kehidupan rakyatnya. Itulah hari ini saya ini tazkirah yang singkat yang sempat untuk kita kongsi bersama saudara. Baik, kita seperti biasa kita dengar culipan ataupun kiriman mutiara kata oleh sahabat saya Serahi Birasan. Apa khabar Bil?
Semoga hebat, semoga anda sihat. Cikgu Ibir ni dah pencin. Relax lah sikit ya. Dalam usia emas begini, santunilah keluarga anda, Saudara Hibir lah. Kata Saudara Hibir, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kita minta pertolongan pada orang lain. Dan jangan mudah menyerah. Serta jangan pernah berkata, kalau aku melakukan begini, pasti akan jadi begitu. Itu tak boleh, saudara. Kadang-kadang kita kata, kalau lah kita, sebab itu selalu orang cakap, kalau kalau aku buat begini, tak jadi begini. Kalau aku tak ke sini, tak jadi begitu. Artinya, bila kita, seolah kita yang menentukan, segalanya ditentukan oleh takdir, qada dan qadar Allah SWT. Ya, sebab itu kita hendaklah mengatakan bahawa Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Kun fayakun. Terima kasih Saudara Hibir atas kiriman mutiara kata yang begitu bermakna kepada kita. Baik, Hirawati, Saudara Ramlan, Saudara Adi Warna, ini daripada Instagram. Dan teman-teman yang lain tu jangan lupalah like and share. Saudara Razali sama, Saudara Syekh Mustafa, Azamani, Saudara Fulan Fulani. Saya minta daripada saudara lain tak ada. Like, share. Dan kalau boleh subscribe supaya anda dapat bila saya buat pencerahan ada notificationnya. Saudara, itu saja yang saya perlukan daripada anda, tidak lebih daripada itu. Bila saya tengok ada naik gambar good sign, membuatkan hati saya bahagia. Inilah memberikan saya semangat saban malam untuk memberi pencerahan dan mencari bahan-bahan untuk kita kongsi bersama. Saudara, ini kita masuk sekejap minta keizinan untuk e-commerce. Jangan lupa saudara, kalau saudara ada produk, bolehlah saudara mewawarkan produk saudara melalui e-commerce. Hubungi Azhar, anak anda saya, iaitu 011 330 41241. Jangan lupa kalau dengan Azhar, haruman wangiannya, setangi bakur. Ini untuk aroma terapi rumah kita. Rumah pun perlu wangi-wangian saudara. Kalau kita masuk dalam rumah, masuk dalam bilik dengan aroma yang wangi, kita pun rasa selesa, saudara tak stres. Dan ingatlah bahawa baginda Rasulullah dan para malaikat amat mencintai wangi-wangian. Dan yang paling dibenci terhadap wangian ini adalah syaitan. Syaitan kalau rumah kita wangi, dia tak nak masuk pun, saudara. Tapi bila saudara berhubung dengan Azhar, jangan lupa jugalah produk ibunya, iaitu rendang tok. Rendang tok Mak Neneng dan bahulu berdal. Saya orang Perak yuk. Produknya bahulu berdal. Stop. Juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah, menantu saya, untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah boleh dihubungi 017 711 4300. 017 711 4300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saya tengok tadi dah mulalah kelang kabut dia dekat dapur menyiapkan pesanan. Teman-teman yang ingin merasai nikmatnya dendeng manis Siti Farehah, harga kekal harga lama walaupun harga naik dan naik apa semua tu, supaya kita dapat berkongsi menikmati rezeki daripada Allah SWT, saudara. Juga jangan lupa saudara boleh berhubung dengan Syauqi daripada Kizinis 012-357-5703. Ini khusus untuk mereka di persekitaran Lembah Kelang, di mana kalau saudara berhubung dengan Syauqi di 012-357-5703, maka buah-buahan yang saudara pesan sampai ke rumah. Tak perlu nak pergi ke supermarket, tak perlu nak pergi ke kedai ataupun ke pasar. Pesan saja, buah-buahan itu dijamin dalam grade yang terbaik dan harga yang lebih murah daripada kedai ataupun di supermarket. Saudara, jangan lupa dalam akhir sekali, produk sahabat kita, keluaran saudara Muhammad Nizar, memang sedap menjilat jari, iaitu sambal kering dari dapur Cik Siti. Jadi sambal ini boleh digunakan boleh ambil makan pelua dengan makan telur ataupun ikan. Tak payah kari, tak payah kuah pun. Sedap saudara. Boleh cuba. Hubungi saudara Muhammad Nizar di talian 019-482-4504. Usai e-commerce, sambungan
salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari ini hari bekerja, mungkin ada teman-teman yang dapat, ada yang tak dapat, adalah yang lega sedikit, ada yang kecewa. Tak mengapa saudara, segala-gala urusan ini adalah ketentuan ilahi. Saudara, tapi kita mesti berusaha. Dan saya akan terus mewawarkan supaya dapatlah, kalau boleh kita hendakkan moratorium itu biar 6 bulan, bukan 3 bulan. Dan begitu juga pengeluaran wang simpanan pekerja, teman-teman di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, carilah upaya agar setiap pencarum dapat mengeluarkan simpanan mereka dalam keadaan sekarang ni. Sebenarnya nampak saja bila dibuka saja boleh rentas sempadan, rentas negeri. Sebab tu saya katakan, apalah artinya kalau dalam poket kosong, nak pergi macam mana, nak melawat keluarga bagaimana, nak tunggu duit daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kalau dapat RM1,000 saja, umpama kain yang pendek, tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat. Itu imbalan yang bagi saya, yang saya rasakan seharusnya pimpinan memikirkan untuk bagaimana untuk membahagiakan rakyat. Bukannya susah sangat pun, bukannya keluar daripada kantung negara, ini kantung daripada simpanan daripada para pekerja kita. Dan saya terus berpesan kepada pimpinan, ingatlah, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju ke muflisan. Saya amat takut sebenarnya, tambah lagi dalam minggu lepas bila diluluskan, negara boleh berhutang atau meminjam sejumlah 65% daripada KDNK. Khawatir saya, saudara. Begitu keadaan. Semalam saya dah wawarkan apa yang berlaku di Venezuela. Moga ini tidak berjangkit pada kita. Bagaimana di Venezuela itu hasil minyaknya 80%. Tapi akhirnya negara itu terjebak dalam hyperinflasi. Bukannya inflasi, bukannya super inflasi, hyperinflasi. Dan rakyatnya hidup dengan keadaan yang cukup sukar. Sesamalah kita berdoa pada Allah SWT sempena malam Maulid Rasul ini, agar dijauhkan segala musibah terhadap bumi kita. Baik saudara, tajuk malam ini, perbincangan kita malam ini adalah sekadar harapan. Apa yang saya maksudkan sekadar harapan? Kita tunggu dulu, biar saya santun dulu daripada pantun Pak Nazir. Pak Nazir ni tiap hari dia hantar pantun pada saya, 2 rangkap. Terima kasih Pak Nazir, dan nampak agaknya teman-teman pelayar meminati dan menyenangi kritikan sosial yang Pak Nazir lakukan menggunakan bahasa yang indah dan tidak pun memakai hamun pun. Cukup dengan pantun. Begitulah cara Pak Nazir, indah bahasanya. Kata Pak Nazir, Pak Jenal mengair puyuh, dapat seada memetik tembikai. Malaysia terkenal negara Melayu, mengada-ngada cuba pertikai. Ini sebenarnya mereka yang mengada-ngada, yang cuba mempertikaikan tentang bumi ini. Semua orang tahu inilah bumi Melayu. Jadi janganlah nak pertikaikan kenapa penggunaan bahasa Melayu, hak keistimewaan bumi putra dan sebagainya. Itu Pak Nazir pun tak senang. Katanya lagi, perkasam puyuh lemak kerisi, Kak Tina mencecah rasa. Pemimpin Melayu mengiktiraf UEC, sungguh menghina maruah bangsa. Jadi saya yakin mungkin Pak Nazir ni bekas guru agaknya. Sebab UEC ni ialah Unified Examination Certificate, iaitu sijil peperiksaan yang disatukan. Ini yang menjadi perdebatan yang sepatutnya harus kita pertahankan. Kita pun hairan bagaimana Kementerian Pendidikan boleh menerima sijil tersebut. Jadi Pak Nazir menegur melalui santunannya. Saudara? Baik, usai pantun Pak Nazir, kita masuk gedung ilmu. Gedung ilmu ini tentang pemimpin. Jadi pemimpin dalam ungkapan Melayu yang saya petik daripada buku Tenas Afendi, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan memberi pencerahan sedikit demi sedikit supaya kita faham apakah pemimpin dalam ungkapan Melayu. Pemimpin yang diharapkan. Ini adalah kutipan daripada ungkapan kata-kata yang terdahulu, generasi yang terdahulu daripada kita. Karena setiap pemimpin, menurut buku ini katanya ialah setiap pemimpin haruslah bercakap lurus, berkata benar, tahu menimbang, bijak menakar, ramah kepada yang kecil dan besar, pantang sekali berlaku kasar. Macam sabda baginda Rasulullah, kita tak mau melihat pemimpin kita berlaku kasar pada umatnya. Pemimpin Melayu juga harus memiliki sikap benar menyukat, adil menimbang. Ini perumpamaan saudara.
benar dalam menyukat dan adil dalam menimbang, pantang memilih membezakan orang, tegaknya kukuh, tahan digoyang. Jadi orang macam mana pun orang cuba duga dia apa semua, dia akan mempertahankan prinsipnya. Dengan jiwa murni, pemimpin juga turut menjalankan tugas, bersendikan kepada hati keras, lembut lidahnya. Jadi hatinya keras, semangatnya kukuh, tapi lembut lidahnya. Mana bicaranya sopan, tidak kasar, sebagai saya katakan tidak sombong, tidak bongkak. Cakap berisi petua amanah. Jadi apa saja yang keluar daripada bicaranya bagaikan petua dan amanah. Kerja tekun, banyak faedah untuk rakyatnya, dan pantang sekali berlengah-lengah. Itulah pemimpin yang kita harapkan. Kita sambung lagi malam besok. Jadi seperti biasa, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum beri komen anda di sini. Dan pihak saya juga tidak mampu untuk memantau semua komen yang anda tulis. Kadang-kadang masuk tu laju sangat. Dan ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang saya santuni, yang saya tuturkan hasil daripada pembacaan dan juga melalui pengalaman saya dalam bergerak dalam politik, bercampur dengan teman-teman, serta perbualan saya ataupun daripada pembacaan, sama ada di media sosial ataupun media arus perdana. Prinsip kita bila saudara bersama dengan saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jadi kalau saya tak bersetuju, tidak ada masalah. Kalau saya nak bertanya, boleh kita sama-sama berbincang. Tapi saya harap janganlah kita saling caci mencaci, hina menghina, saudara, tak baik. Saya tahu ada juga teman-teman, saya tak kenal mereka, tapi tak tahu ada yang kata Jekom, ada korang. Saya tak menuduh. Tapi bagi saya kalau boleh, santunilah dengan sebaik mungkin. Ingat saudara, kita warga cinta damai dan kita menyantuni harmonis bangsa kita. Gunakanlah bahasa yang baik supaya kita dapat berinteraksi sebaik mungkin. Okey saudara, itu prinsip kita, bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Goh Eng Siang, saudara Gordian Lion, saudara Mak Zaki, saudara Jaziza Johar, begitu juga saudara Hamdan Sulaiman, saudara Azra, saudara Azra minta share, nak request nak share dengan live saya ni. Terpulanglah. Saya cuma satu saja. Teman-teman, kenapa saya tak buat apa PVC apa ni live. Saya tak ada kemampuan. Sebab itu saya kadang-kadang terimpi-impikan kalau ada kemampuan. Bila saya bercakap satu benda tu boleh keluar dalam ni maksud saya ataupun apa gambar-gambar, tak ada kemampuan saya. Sebab saya ni terus terang saya katakan, I'm a bit stone age. Umur dah 65 tahun, malah nak fikir sangat nak masuk balik, nak belajar dari segini. Yang saya tahu, tekan live, jalan. Saudara ya. Baik saudara. Sepanjang hari ini, semalam, kemarin, saya tengok masih lagi perbicaraan tentang vaksin dan anti-vaksin. Ini kesan daripada lontaran kata-kata oleh Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin. Tapi ada teman mengatakan saya balon Khairy dan sebagainya. Tidak, saya menegur. Kalau boleh gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kita menampakkan keangkuhan kita. Malahan saya lihat, saya bersimpati dengan Yang Berhormat Perdana Menteri bila terpaksa campur tangan. Terpaksa beliau pula hari ini mengeluarkan kenyataan supaya menerangkan keadaan. Kerana apa ini, menurut Yang Berhormat Perdana Menteri, dia kata kerajaan tidak bermaksud untuk menyusahkan rakyat yang tidak mengambil vaksin. Tapi kata Yang Berhormat Perdana Menteri, kalau mereka tak ambil vaksin, mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Kerana jangan lupa Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, beliau adalah menteri yang bertanggungjawab berhubung dengan COVID-19, zaman era kepimpinan Perikatan Nasional dulu. Jadi dia kata bahawa kenyataan dikeluarkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang bermaksud kekangan yang dihadapi oleh mereka yang belum menerima vaksin. Jadi kalau tak terima vaksin, nak keluar negara tak boleh, nak makan di tempat awam ramai-ramai pun tak boleh, nak melakukan rentas sempadan tak boleh, sebab ada SOP dan sebagainya. Jadi itulah caranya.
Tapi saya heranlah Khairy Jamaluddin ni sampaikan Perdana Menteri pun terpaksa campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan yang kesan daripada tindakan ataupun ungkapan kata-katanya. Sebab itu saya haraplah menteri-menteri lain tu, sebelum anda nak berucap, sebelum anda bercakap, fikir dulu apakah kata-kata anda itu boleh menyinggung hati dan perasaan orang. Ini rakyat saudara, rakyat ada ragam, banyak udang, banyak garamnya. Ramai orang, banyaklah ragamnya. Jadi sebagai pemimpin kena fikirlah hati-hati. Jangan sampai kata-kata anda itu akhirnya membelit diri sendiri. Saya bila bercakap soal ini, saya pun terkejut juga. Rupanya bukan hanya ada yang rakyat biasa yang tak mengambil vaksin. Malahan ada juga kalangan ahli parlimen. Diberitakan saya tengok. Jadi cuma kita nak tahu siapakah mereka. Sepatutnya speaker kena dedahkanlah. Sebab mereka adalah pembuat dasar. Dia ada lawmaker. Kalau ada kalangan ahli-ahli parlimen yang tak mengambil vaksin, ini sebagaimana laporkan, maka perlu didedahkan supaya rakyat tahu apa jadi pada dia. Adakah dia sihat walafiat? Apakah ini saya tengoklah bahawa most MP have already dia kata. Kebanyakan itu kenyataan daripada Speaker Dato' Azhar Azizan. Dia kata most MP have already been vaccinated ahead of 5 days special sitting. Jadi kebanyakannya, bila kebanyakan tu ada yang tak ambil. Itu keadaannya. Saudara. Dan bila bercakap tentang vaksin ini, sebagaimana yang saya lontarkan, hari ini saya terima culipan daripada seorang teman saya, seorang ahli parlimen, dia hantar pada saya bahawa dia kata bahawa isu yang saya lontarkan 2-3 malam dulu mempersoalkan tentang ini kos, bagaimana perbelanjaan vaksin ini yang menelan belanja wang pada peringkat awal diluluskan oleh parlimen tahun 2020 sebanyak 3 bilion, kemudian ada tambahan dan sebagainya. Dia kata bahawa pada sidang minggu lepas, 2 minggu lalu di Dewan Rakyat, rupanya pada hari Khamis, hari Rabu, bahawa Pak Ali Yang Berhormat daripada Batu Kawan, Yang Berhormat Kashuriani, anak perempuan Pipato, rupanya dia ada bertanya dan direkodkan dalam Hansard Parlimen. Dia bertanya kepada Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan, sebab dia minta Menteri Kesihatan menyatakan berapa jumlah vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, CanSino, Janssen dan Sinopharm yang telah dibeli, dan berapa pula kos pembelian tiap-tiap jenis vaksin yang telah dibeli pada peringkat awal sehingga kini. Serta dia bertanya tentang agihan vaksin mengikut pecahan negeri-negeri. Rupanya sebab itu sepanjang persidangan persoalan tersebut tidak dijawab. Dan saya cuba juga tanya kawan saya tu, adakah dia jawapan bertulis daripada Kementerian Kesihatan? Pun belum saya dapat. Saya tak dapat menghubungi Yang Berhormat Wabi Kasturiani, anak perempuan Pipato. Dia orang DAP, takkan saya nak hubungi dia je. Tapi kalau ada kesempatan saya jumpa kat parlimen, boleh tanya juga. Yang Berhormat, itu hari punya soalan tu ada soalan jawapan bertulis tak? Seringkali selalunya menteri ni kalau tak dapat jawab mulut, dia akan buat jawapan bertulis. Sebab kita nak tahu. Kerana sehingga saat ini kita masih tertanya-tanya, berapa bilionkah wang yang telah dibelanjakan dari kantong negara oleh kementerian masa itu yang memesan vaksin ini adalah Khairy Jamaluddin. Bukanlah Khairy, kementerian di bawah seliaan Khairy Jamaluddin, itu Menteri Sains dan Teknologi, Mufti. Bukan dipesan oleh Kementerian Kesihatan waktu itu. Jadi beliau bertanggungjawab. Mungkin kerana persoalan itu dia tanya pada Kementerian Kesihatan, dia tak tanya pada Musti. Kalau tanya bukan Musti, mungkinlah Datuk Adham Baba boleh menjawab. Saya pun tak tahu. Ini dapatan saya daripada apa yang berlaku di parlimen. Artinya persoalan yang kita bangkitkan selama ini memang ada dibangkitkan di parlimen, tapi tak ada jawapan yang tuntas. Saudara Azwar Razak, jangan Saudara Azwar Razak, jangan tuduh UMNO, saudara. UMNO tak bersalah, saya katakan. Apa rasa saudara kalau saya tuduh, katalah saudara duduk dekat di Keramat ke, atau saya duduk di jalan Kelang ke, atau saya duduk di Pontian ke, saya kata rumah Pontian itu rumah berhantu, tentulah saya marah. Orang dalam tu yang perangai macam hantu tu boleh. Jadi jangan tuduh UMNO begitu, saudara. Saya perhatikan banyak sangatlah teman-teman pelayar ni terus tuduh UMNO.
UMNO ini United Malaysian Organization, satu pertubuhan siasah politik yang dihalalkan mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang negara. Dan dia jelas yang ada masalah dari pemerhatian setara mengikut persepsi anda adalah pimpinan. Jadi jangan tuduh UMNO. Sebab itu saya tak pernah tuduh pun PAS. Saya kata lebay-lebay PAS. Saya tak pernah tuduh pun DAP. Saya cuma mengatakan pimpinan dalam DAP. Saya tak tuduh pun PKR. Saya cuma kata pimpinan dalam PKR. Jadi kita biar jelas ya. Jangan saudara tuduh UMNO. Bangang juga saya ni saudara. Bila saudara tuduh rumah saya. Tak maaf saudara. Saya bukan apa. Saya buka sikit UMNO. Apalah dosa UMNO ni. Sedih juga saya, begitulah UMNO berusaha untuk menyantuni kehidupan rakyat. Tapi inilah balasan yang rakyat berikan. Saudara, saya cakap terus terang, ini pimpinan UMNO yang saya santuni tentang vaksin. Tak ada pula saya nak membela. Dan tambah-tambah lagi, mengikut laporannya katanya 2,500 guru. Ini pimpinan daripada parti PBM. Saudara, dia kata apa, dalam 2 hari lalu melalui siaran Metro ada menyebut bahawa guru yang tidak mahu divaksin tidak akan dibenarkan mengajar secara bersekemuka. Jadi Menteri Kanan Pendidikan Datuk Radhi Jidin, dia kata bahawa lebih kurang 2,000 guru seluruh negara direkodkan masih enggan mengambil suntikan vaksin berbanding 2,500 guru setakat 5 Oktober lalu. Dan jadi walaupun jumlah itu tidak besar katanya, sebab warga guru adalah 415,000. Tapi bagaimanapun, besar kemungkinan mereka ini akan ditukarkan sekolah. Ini yang saya tak setuju. Jadi menurutnya Jabatan Perkhidmatan Awam sudah mengeluarkan kenyataan semua penjawat awam perlu mengambil vaksin sebelum 1 November. Jadi sehubung itu katanya guru terbabit perlu mengambil berat kenyataan JPA. Apapun kami tidak akan berkompromi dengan perkara ini. Wah, garangnya. Sebab itu saya kata jadi jangan saudara tuduh UMNO ni berhubung dengan vaksin. Jadi yang bermasalah adalah Kementerian Pendidikan. Bukan kalau dia nak tukar guru semua, kenapa begitu? Takkanlah itu seteruk itulah hukumannya. Cubalah fikir jalannya, pujuk. Orang Melayu ni kalah dengan pucuk dan rayu, saudara. Tak ada masalah. Tidak ada masalah yang tak boleh diuraikan. Tapi perlu penjelasan. Ini timbul berita. Anda tidak menyunting, tidak memanggil orang yang mengeluarkan berita. Macam-macam cerita, ada orang meninggal, ada muka berubah, ada gini. Macam-macam lah berita. Kita tak tahu. Jadi dalam keadaan dunia tanpa sepadan hari ini, jangan salahkan guru-guru. Mereka juga melayari internet. Dalam internet keluar, ini kejadian berlaku di England, ini kejadian berlaku di Jerman, ini berlaku di Mesir, ini berlaku di Amerika. Jadi mereka juga terpengaruh. Jadi bila mereka terpengaruh, jangan terus nak hukum. Patut panggil. Saya agak berbesar hati, amat menyantuni bagaimana dulu Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor, dia sendiri turun berjumpa dengan guru, bertanya kenapa begitu dan sebagainya, dan baginda menjelaskan. Jadi kalau tuanku sanggup menjelaskan, takkanlah menteri pendidikan nak sombong, nak angkuh, nak jatuh hukum. Itu gambaran saya berhubung dengan vaksin ya. Dan saya satu lagi perkara yang saya nak bertanya lah pada pimpinan dalam UDA. UDA ni duduk di bawah Kementerian Pembangunan rasa wilayah persekutuan atau Kementerian Kewangan. Sebab seingat saya, UDA mempunyai sebuah supermarket jenama rasanya Ocean. Ini sebuah pasaraya besar di Kuala Lumpur. Jadi ia milik UDA Holding. Ia merupakan sebuah JLC Bumi Putra. Ya, jadi ia telah ditubuhkan lebih 40 tahun dulu. Sewaktu penubuhan itu katanya adalah untuk membimbing usahawan Melayu menceburi bidang pasaraya. Jadi kita nak tanya sampai hari ini, setakat hari ini, berapa ramai usahawan Bumi Putra yang telah pun berjaya dididik untuk membuka pasaraya di daerah masing-masing. Jadi apakah tercapai matlamat? Kerana dia, kalau tak silap saya lah, UDA juga adalah UDA Ocean bersama dengan Sogo rasanya. Jadi sepatutnya kita harus bertanya kepada menteri ataupun pengurusi UDA, sejauh mana kita mencapai kejayaan. Wang mulaan diambil daripada kantung, wang rakyat saya katakan. Tapi
kabarnya bukan Melayu yang menguasai oceans pasaraya ocean ini. Jadi ini perlu dikaji semula, ini perlu dilihat. Malahan bangunan tempat ocean supermarket itu pun adalah milik UDA. Sepatutnya dah 40 tahun. Jadi saya mengharapkan, sebab saya katakan saya memberi pencerahan apa yang ada sekarang ni, kita nak tengok. Kalau tak betul, kita tak betul. Kalau ini melibatkan pimpinan daripada parti UMNO, maka mereka perlu ditangani. Dan saya melontar kepada ini supaya peringkat cawangan-cawangan UMNO yang mula bersidang mulai hari ini boleh membangkitkan persoalan ini. Kita mendesak supaya kerajaan mendedahkan sejauh mana hasil yang diperolehi daripada pengujutan UDA Ocean dan juga bagaimana dengan Sogo dan sebagainya. Jadi jangan hanya UDA dilihat sebagai membangunkan bangunan, mendirikan rumah dan sebagainya. No, banyak lagi. So ini perlu dibuat kajian. Saya melontarkan begini supaya kita dapat pencerahan sama-sama. Itu tujuan saya membuat live macam ni. Jadi pada warga UMNO, ambil ketetapan ini, mulai sidangan cawangan secara semalam hari ini ataupun minggu depan. Kita harus melontarkan persoalan ini. Dan kalau boleh buat usul, bukan hanya usul nak jatuhkan itu, nak jatuhkan orang itu, nak jatuhkan orang ini. Tidak. UMNO tidak begitu. Jadi selalunya usul UMNO ini diberi perhatian oleh pimpinan kerajaan. Tambah pula sekarang ni Perdana Menteri datang pada UMNO. Jadi kita bukan nak tutup mulut mereka yang menguasai ocean dan sebagainya, tapi kita nak tahu. Tak salah kan nak tahu. Kalaulah benda itu benar-benar dah dimiliki oleh bukan Melayu, apa nak buat? Dan perlu dikaji kenapa. Sebab matlamat penubuhan pasaraya ocean ini untuk mendidik, melatih sebagai pusat warga bangsa kita ni belajar bagaimana nak buka pasaraya, dan UDA akan memberi bantuan sepatutnya. Dengan agensi-agensi yang lain, terdirilah pasaraya milik warga bangsa kita di tiap-tiap kawasan daerah. Tak usah banyak lah, dapat satu pun cukup lah. Kita ada 220 kawasan parlimen. Mana boleh ada 220 pasaraya milik warga bangsa kita? Apa salahnya? Kerana saya katakan bahawa jangan sampai kita ni ketinggalan. Bukan tidak ada elemen, dah 40 tahun dah wujud dah. Ini saudara saya Saudara Muazmi Jack. Kita tak nak tuduhlah siapa-siapa nak sakau ke apa semua, tak tahulah. Saya cuma beri lontaran ini bukan untuk kita berdebat dan memaki hamuan pimpinan. Kita harus bertanya siapa yang ada dapat tahu. Dan satu lagi perkara ni, saya tengok kita punya Menteri Kewangan, memang saya geram juga Menteri Kewangan kita ni. Kadang-kadang ini sebab saya kata pengharapan je dia, cakap ya. Sebab pada 8 November 2020, setahun yang dulu, pada 8 November, Menteri Kewangan yang berhormat mulia Tengku Zafarul, dia kata bahawa ekonomi negara dijangka pulih pada tahun 2021. Hebatnya punya kenyataan waktu itu. Tapi realitinya sampai hari ini kita tengok ekonomi negara terus pudar dan sirna. Sirna tu bukan sinar, sirna ni perkataannya yang jelasnya kuyup. Dia kata pada 8 November 2020 bahawa ekonomi negara jangka pulih pada tahun 2021. Sekarang ni dah bulan Oktober ni. Mana ada cahaya di hujung terowong. Kemudian, ni pula datang bulan Oktober pada 13 hari bulan. Yang baru ni, dia kata ekonomi negara akan kembali pulih pada tahun 2020. Bila? 2022. Wah, dia main jangka je. Sebab saya kata boleh percaya ke ni? Sebab itulah saya mengatakan dia asyik main tukar-tukar ramalan. Sekejap gini tahun 21, tahun 2022. Jadi akhirnya kita merasakan bahawa Menteri Kewangan ni sekadar nak menyedapkan hati rakyat aja. Macam mana dia kata bahawa moratorium mula-mula kita tak boleh. Bila rakyat marah, memberontak, boleh. Kemudian mula-mula dia kata kita tak ada kuasa untuk minta bank memberi moratorium. Serta dipersoal, diperdebatkan, boleh pula. Dan tiba-tiba katanya 6 bulan. Now, bila Perdana Menteri mengumumkan cuma 3 bulan. Itu pun tidak secara tuntas, tetapi hanya untuk 50% saja. Begitu juga dalam isu pengeluaran wang kumpulan dan simpanan pekerja. Rakyat menuntut, UMNO menuntut, pemuda UMNO minta. Dan letih dah, terjengit-jengit, terpekik, terlolong.
Inilah kita ni, nasib untuk nasib rakyat kita ni, mengemis di bumi sendiri. Duit yang kita simpan, itu yang saya buat naik angin tu. Kita minta supaya bagilah keluaran sebanyak 10,000 saja. Dan kalau mereka yang ada simpanan 1 juta ke 500,000 ke, bagilah pengeluaran 10%. Mengikut kenyataannya untuk 10,000 tu boleh. Perdana Menteri pun bercakap, bila Perdana Menteri naik jadi Perdana Menteri, itulah antara intipati ucapannya berhubung dengan tuntutan 10,000 secara tuntas. Sampai hari ini masih lagi berbelok-belok. Jadi Menteri Kewangan kita ni apa hal? Nak kata macam mana, dia bukan datang daripada Parti UMNO. Saudara, itu kenyataan saya lah. Okay, now kita masuk bab yang paling kritikal, iaitu Pilihan Raya Negeri Melaka. Ini sedap juga ada. Sebab menurut Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini tadi, dia mengatakan bahawa pada 18 bulan ni satu read inilah satu pengumuman. Itu cara bila kita nak manggil pilihan raya, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan read inilah pengumuman. Kalau dulu-dulu tu ambil kertas ni tampar dekat pokok, ataupun kalau kita tengok dalam filem-filem lama dulu, dia pukul gong, hubaya nak mengumumkan. Itu dipanggil read, pengumuman resmi daripada bini Suruhanjaya Pilihan Raya mengebahkan tentang satu pilihan raya umum akan diadakan di bagi negeri Melaka. Soalnya sekarang ni memang ada tuntutan daripada pihak Pakatan Harapan yang kononnya nak bawa masuk ke mahkamah, nak melakukan tindakan supaya dibatalkan. Jadi kita tak mau sentuh yang itu. Itu biarlah mahkamah menentukan. Orang kata boleh, ada kata tak boleh, orang kata batal tak. No, kita anggaplah apa yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya itu, maka itu akan berlangsung. Soal mereka melakukan tindakan masukkan dia panggil satu ni mahkamah lah, mengelalui mahkamah untuk menghalang. Itu terpulang saudara. Kemudian menurut Suruhanjaya, saya tengok tadi macam-macam bercelaru. Suruhanjaya Pilihan Raya menyatakan bahawa tarikh penamaan calon adalah pada hari Isnin. Selalunya dibuat pada hari Sabtu, tapi kali ini berubah sikit. Selalunya kelaziman penamaan calon itu dijalankan pada hari Sabtu, tapi kali ini pada hari Isnin 8 November. Bukan bulan ni, bulan depan saudara. Kemudian untuk undi awal ni untuk mereka yang berada di luar kawasan Melaka, yang mungkin berada di Sabah, di Sarawak, mungkin di luar negeri dan sebagainya, melalui pejabat kedutaan. Kalau ada orang Melaka yang tinggal di pejabat kedutaan, maka mereka boleh minta untuk mengundi sama. Jadi undi awal lah. Sebab itu undi awal akan diadakan pada 16 November, hari Selasa. Jadi jeda waktu antara undi awal dengan undi yang propernya selalunya 4 hari. Dia tak boleh hari ni undi awal, besok pula undi, tak boleh. Sebab ada anggota tentera kita yang bertugas di Sabah, bertugas di Kelantan, bertugas di Sarawak, bertugas di Perlis dan sebagainya. Jadi mereka nak mengundi. Bukan hanya tentera, pasukan polis, kastam dan sebagainya. Sebab itu adanya undian awal. Jadi mereka boleh mengundi pada hari Selasa 16 November. Usai benda begitu, kertas-kertas undi nanti akan disimpan dan ataupun dihantar terus ke Suruhanjaya Pilihan Raya. Kemudian pengundian akan diadakan pada 20 November, bukan 28. Saya tengok macam-macam, ada dia kata 28, ada yang kata 18 dan sebagainya. Saya senyum. Ini dapatan saya adalah resmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi ini kenyataan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jadi jangan pula kata 28 pula saudara, dah tak mengundi pula kita. Dan kesan daripada itu, media sosial mulalah rancak melakukan promosi tentang calon-calon, orang itu begini dan sebagainya. Pendapatan saya dah mula dah. Tapi ada pula yang cacian, maki hamun dan sebagainya. Dan saya mengharapkan agar pelayan-pelayan Amir Hijaz fans, kita jaga ketertiban kita. Kalau kita tak setuju dengan orang tu, jangan kita maki hamun. Kita putuskan di peti undi. Saya minta lah, dalam sepanjang sampailah 20 November nanti, kita menggunakan bahasa-bahasa yang terbaik. Kalau tak setuju ke, kalau nak mengkritik ke, beri pandangan yang baik saudara. Sebab hari ini sekarang ni, yang saya dapat, sejumlah 28 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka akan dipertandingkan. Jadi dia tak berubah. Macam di Sabah baru dulu, tu hari daripada 63 dia naik ke 71. Tapi Dewan Undangan Negeri Melaka tiada perubahan. Jadi kekal 28 kursi Dewan Undangan Negeri, saudara. Dan dapatan saya terdapat
UMNO pasti akan bertanding. Bukan dari semua 28 kursi, tidak. Ada menggerakkannya melalui Barisan Nasional, melalui MCA dan MRC. Kemudian PAS, kabarnya akan bertanding juga. Dengar cerita tak akan tarik, tak akan menurunkan calon, tapi itu saya kata percaya, harap ada, percaya jangan. PAS. Kemudian Bersatu pastilah akan menurunkan calonnya sebab dia nak jadikan ini sebagai testing ground. Kemudian Pakatan Harapan terdiri daripada parti-parti amanah, parti DAP dan parti PKR. Dan besar kemungkinan bebas. Maka saya menjangkakan meriahlah pilihan raya negeri Melaka kali ini. Kalau benar tak ada halangan daripada mahkamah dan sebagainya, maka meriahlah bumi Hang Tuah dengan segala bentuk berkempen. Dan apa yang saya dapat, ini untuk saudara Jamaluddin, saudara Kandar Zainal, dapatan saya bahawa kalangan pengundi dan warga negeri Melaka ada pelbagai komen mereka. Ada pertama sekali, mula ada yang melahirkan kemarahan tentang isu lompat-melompat parti. Kemudian mereka timbul persoalan tanda tanya, apakah boleh dalam PKP sekarang ni? Jadi sedangkan PKP dah tak ada dah, tetapi jumlah COVID masih lagi merebak. Jadi mereka takut. Sebab itu terdapat beberapa cabaran yang saya tengok daripada media sosial tentang ada juga yang nak boikot, tapi saya rasa tak ramai lah. Tapi kata-katanya sampai 40%, saya geleng kepala, saya kata tak mungkin. Sebab towards ataupun menjelang pengundi nanti daripada 40 tu mungkin tinggal 10 atau 20% saja. Saudara, kemudian ada pula yang katanya tidak bersetuju dengan calon-calon daripada UMNO. Jadi isu yang mereka lontarkan pada UMNO lain tak ada, iaitu tentang perebutan kuasa, isu tentang pasir, isu lompat-melompat. Saya lihat cuma ada 20% saja. Tapi akhirnya isu ini akan selesai apabila sampai di pengundian, apabila pimpinan turun ke bahagian-bahagian, turun ke lapangan memberi penjelasan. Kemudian yang menjadi masalah yang besar sebenarnya adalah sikap trauma di kalangan pengundi di Melaka, sebab mereka khawatir apakah akan berulang suasana di Sabah, di mana kesan daripada pilihan raya itu maka merebak semula jangkitan virus corona. Tapi kalau kita dah ada 90% herd imunisasi ini, bahawa kita telah melakukan vaksin, rasanya taklah seteruk itu. Cuma terpulang pada Suruhanjaya pilihan raya, bagaimanakah SOP-nya, bagaimana Majlis Keselamatan Negara mengatur supaya kita belajar daripada apa yang berlaku di Sabah. Di Sabah dulu tu bukan pasal apa, tak ada sebenarnya. Kerana bila mereka balik daripada Sabah sepatut kuarantin, tapi dibiarkan, tak ada kuarantin. Yang kedua, ada kawasan-kawasan yang ada merebaknya virus corona ni, macam kawasan Lahad Datu, dekat-dekat area Sempurna. Kawasan-kawasan itu tidak dikenal pasti ataupun dikuarantinkan sepenuhnya. Jadi daripada Sempurna dia pergi ke Sandakan pergi Kota Kinabalu, Bercenlaru, Selang apa semua tu, maka wabak itu mudah. Tapi kali ini macam di Melaka tidak ada pun kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan yang merebaknya virus corona. Sebab Melaka memanglah ada lebih kurang hari ini saja lebih kurang 240 jangkitan. Itu bagi saya rasa hanya sekitar pada kawasan kilang lah. Jadi kalau kita curb ataupun tutup kawasan kilang tu sepanjang musim pilihan raya, rasanya tak ada lah pun, tak ada risau lah. Jadi kalau pekerja-pekerja kilang itu kita tak benarkan dia berselera, buat apa dia nak ikut, sebab ini pilihan raya untuk rakyat warga negara, mereka bukan warga negara, tak payahlah. Jadi itu yang saya rasa. Dan antara isu lain adalah tentang Saitro lah. Saudara, Saitro, media sosial sekarang ni bergeledak. Ini sebenarnya pilihan raya ini berlaku sebab 4 orang ni aja. Dan saudara tahu berapakah jumlah wang yang diperlukan, perbelanjaan yang dijangka digunakan untuk pilihan raya di negeri Melaka adalah sejumlah 46 juta ringgit kos untuk kita mengadakan pilihan raya. Itu tak termasuk kos parti-parti lain. 46 juta itu kos untuk pilihan raya negeri Melaka yang terpaksa kerajaan peruntukkan. Alangkah baiknya kalau tidak berlaku
usul, penarikan sokongan dan sebagainya, 46 juta ini boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi warga Melaka. Ini realiti saudara. Kita kena terima hakikat. Saya bukanlah nak menyalahkan siapa, tapi saya melihat, saya kata, ya Allah. Sebab Idris Harun, Azman Hassan, Effendi Ahmad, beliau, Nur Hizam. Empat-empat ni punya perangai akhirnya 46 juta terpaksa dikorbankan di Melaka. Alangkah baiknya wang itu dapat digunakan untuk membantu warga Melaka, untuk membina dia punya, membaiki semula dia punya ekonomi. Itu tak masuk lagi pakej-pakej risiko yang lain pada rakyat-rakyat. Jenuh lah rakyat Melaka saudara. Saya dalam keadaan begitu, isu dah mulalah berterabur. Sekarang ni antara isu dah diorang dah tembak sekarang ni. Bila sebut pilihan raya ni, isu pertama tentang Presiden UMNO yang katanya dapat pasport nak pergi rawatan di Jerman. Saya bila tengok benda begini, saya geleng kepala. Banyak yang melontarkan persoalan ini adalah Pakatan Harapan. Ada kalangan daripada PKR, mereka lupa bahawa presiden mereka, yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, waktu dia keluar daripada penjara, bukan ke Khairi Jamaluddin pergi hantar pasport untuk beliau mendapat rawatan di Jerman. Jangan lupa. Jadi kalau anda boleh tapi UMNO tak boleh, ini yang saya letih ni. Saya kata tak baiklah anda nak serang, sebab dia cuma mendapat kebenaran mahkamah untuk pergi, tak lama pun, dalam sebulan saja untuk dapat rawatan, dia baliklah, bukan nak lari diri. Ini seolah-olah nak dapat pasport ni hilang, takkan balik lagi ke mana? Macam mana saudara? Dia Presiden UMNO. Ini keadaannya, dia dalam keadaan sakit. Orang sakit ni janganlah kita gunakan isu. Jadi saya melihat isu tentang Datuk Seri Zahid Hamidi mendapat pasport daripada dipulangkan oleh mahkamah, bukan kebebasan saudara untuk membolehkan beliau mendapat rawatan di Jerman. Sakit. Tak kata orang lah saudara, bila anda sendiri kena barulah anda tahu. Saya tengok benda begitu, saya bersimpati. Sebab saya tengok gambar-gambar Datuk Seri Zahid berjalan, saya duduk baru belakang dia tu teruk. Saya berjumpa dengan beliau, saya bertemu dengan beliau, saya tanya macam mana Datuk Seri. Dia kata sakit lah. Dia kata kita faham orang sakit, janganlah kerana orang sakit itu kita jadikan isu politik. Satu, saya tak suka kematian ataupun orang sakit jadikan isu politik. Saya tak berminat benda begini. Banyak isu lain kita boleh buat. Lepas tu katalah bawa nak bawa pelari duit lah. Kena pula waktu sekarang ini isu tentang Pandora. Pandora paper ni apa semua masih mengait jadi politik. Sebab tu saya katakan, kalau orang sakit, kematian, janganlah kita kaitkan. Begitu juga dengan apabila mahkamah memutuskan bahawa Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah nak pergi tengok anak dia, nak melahirkan anaknya di Singapura. Tak jauh pun. Bukan artinya pergi tu lari terus. Tidak. Tapi inilah yang disemai supaya rakyat tahu. Ini jadi isu politik ni. Sebenarnya saudara. Jadi saya harap orang Melaka faham. Kalau ada orang cakap, kita cakap, oi sudahlah, jangan nak bohong kami lah. Kami lebih tahulah itu rawatan, itu nak tengok anak sakit. Dia balik nanti. Kita tunggulah nanti bulan 12 nanti. Dan alhamdulillah, kalau benarlah ini pilihan raya itu dapat diadakan pada 20 bulan ini, terselamatlah Melaka daripada ketiadaan bajet. Mana kalau 20 bulan selesai pilihan raya, maka mungkin 25 ataupun 26 November ataupun Disember, bolehlah maka kerajaan yang baru dibentuk nanti mengemukakan bajet. Tak kisahlah mana kerajaan pun, tapi sekurang-kurangnya bajet boleh dibuat sebelum tanggal 21 ataupun 23 Disember. Ini ketakutan saya. Sebab tu saya lontarkan kenyataan. Kalau tiba-tiba nak adakan darurat, kan terhalang. Ini masalah, kita harus memikir soalan rakyat. Ada orang bertanya dengan saya, betul ke gaji kaki tangan kerajaan tak boleh bayar? Betul saudara, sebenarnya tak boleh. Tiap-tiap, jadi kaki tak gaji itu di bawah emolumen kerajaan negeri, pembangunan, banyak lagi soal aspek kewangan saudara. Jadi saya haraplah, sebab itu saya kata, bila hati dah hitam ni, apa saja pun tak betul. So saya harap warga Melaka yang menerima berita tentang pilihan raya ini, kita berlapang dada saudara. Jangan nak buat tuduhan yang bukan-bukan. Dan kalau saudara bertanya dengan saya, memang jelas Presiden UMNO dah buat ketetapan, Majlis Tinggi dah buat ketetapan, UMNO bertanding di pilihan raya negeri Melaka secara solo. Walaupun kita dengarlah Syahidan Kasim kata patutnya cari fikir baliklah. Ini tak boleh, ini ketetapan. Tidak siapa boleh menahan, sebab ini telah diputuskan oleh warga UMNO peringkat akar umbi. Berapa kali nak cakap?
145 bahagian telah memutuskan kita tak mau kerjasama dengan PBN. Sudahlah. Kemudian Majlis Tinggi pun dah buat. Begitu juga Perhimpunan Agung UMNO. Ni nak buat kata nak pindah, tak boleh. Mana boleh dipindah sesuatu yang telah diputuskan. Jadi saya hairan lah kalau orang macam Syahidan Kasim ni, dia orang lama dalam UMNO. Dia menteri, takkan tak tahu apa maksud usul. Janganlah kadang-kadang menampakkan pemikiran anda yang tidak begitu peka dan faham. Alright, sebab saya ada kata perkara lagi, sebagaimana yang saya nyatakan sebab bahawa saya mulai hari ini sehingga ke depan, dia ada 5 kawasan. So insyaAllah dalam masa tempoh 5 hari ini saya akan cuba untuk memberi analisa tentang kedudukan kursi-kursi yang dipertandingkan di Melaka. Jadi kita mula dulu, sebab saya dah nampak sekarang ni terdapat 5 kawasan. 5 kawasan Dewan Negeri yang selesa untuk UMNO. Ini kawasan 5 ni tak usah buat macam mana lah, tak usah nak bawa isu macam mana. Saya tengok daripada ini result PRU 14 daripada sekarang ni kedudukannya dan jumlah pengundinya, 5 kawasan. Ini kawasan memang kita kena jaga selesa, iaitu N28 di Sungai Rambai. InsyaAllah menang. Malahan saya rasa mungkin menang besar. Kemudian Serkam N26, Kuala Linggi, saudara, Tanjung Bidara dan Air Limau. Jadi warga Melaka, pertahankanlah kubu anda di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri ini. Ini kekal, saudara, sebab saya akan bagi pencerahan nanti, saudara. Kemudian yang perlu kita kerja keras. Jadi anak-anak muda, lebih-lebih lagi puteri, pemuda, wanita, warga UMNO Melaka, saya minta elok turun di 8 kawasan. Jadi dia ada 28 kawasan. Jadi 5 tu kalau 8 ni insya-Allah kita boleh menang. Boleh menang. Sebab itu hari pun kita menang, tetapi masih lagi majoritinya 300, 400. Jadi kita pertahankan. Jadi ada 8 kawasan ini, iaitu Lendu. Itu kawasan Ketua Menteri sendiri. Sebab dia menang itu hari pun ratusan saja, bukan ribuan. Kawasan Lendu, kemudian Tabuh Naneng, kawasan Gadik, Asahan, Pantai Kundo, Air Molek, N5 Rim, N25 Rim dan Merlimau. Ada 8 kawasan ini, kalaulah dikukuhkan usahanya, saya nampak tak ada masalah. InsyaAllah boleh menang. Okey, ini analisa saya, sebab saya akan bagi analisa hari ke hari nanti. Kemudian 5 kawasan lagi, ini terletak pada calon. Di sini saya katakan presiden kena memikirkan nak menang ke nak kalah. Ini kritikal 5 kawasan ni. Sebab kawasan-kawasan ini terletak kawasannya majoriti pengundinya pengundi Melayu. Tapi dalam pilihan raya yang lalu, kita letakkan calon-calon bukan Melayu. Itu masalah yang saya nampak di 5 kawasan. Iaitu satu, Pengkalan Batu. Yalah, Pengkalan Batu tu DAP lah. Sebab kita meletakkan bukan Melayu, daripada MCA kononnya, maka menanglah beliau. Pengkalan Batu. Kemudian N21 Duyung, N24 Bemban, N14 Kelebang dan M8 Macap Jaya. So 5 kawasan ini kena calonnya muka baru, dan saya yakinlah warga bangsa Melayu kita menang. Kalau 5 campur dengan 5-8 tadi, 13 campur 5-18 boleh tubuh kerajaan dengan selesa. Itu. Tapi jangan buang masa. Jangan buang masa di 4 kawasan. Saya cakap ni warga UMNO ni tak payahlah. Ini kita serahlah pada MCA dengan MIC. Angkong kerja kuatlah. Iaitu kawasannya Bandar Hilir. Kemudian Kota Laksmana. Kemudian Kesidang dan kawasan Air Keruh. 4 kawasan ini kita minta MCA, MIC, kau cari jalan, kau menang kawasan itu, boleh kita duduk, baru dinamakan perkongsian kuasa. Jangan kau orang nak masuk kawasan itu, kau orang dalam keadaan yang tak menentu. Ini kawasannya. Dan now kita pergi kepada 5 Dewan Undangan Negeri yang pertama, iaitu pertama sekali iaitu Parlimen Masjid Tanah. Kenapa saya katakan ini boleh menang tadi tu? Itu Parlimen pertama sekali Kuala Linggi. Sebab di situ ada 11,045 orang pengundi. Ini yang lepas ya. Jadi calon daripada UMNO, Saudara Ismail Osman, waktu pilihan lepas dia dapat 4,812, mengalahkan calon daripada PKR. Saudara, ini bukan calon daripada PAS ke, calon daripada PKR. Dia Hasmoni Tambi cuma dapat 3,440.
Kalaulah pun dia kata dia campur pula undi tu dengan sebab ada calon PAS, calon ketiga, PAS cuma dapat 941. Ertinya dengan majoriti 1372. Jadi Kuala Linggi harus dipertahankan, kita jaga, insya-Allah boleh menang. Kerana dari segi pengundi Melayu ada 73%, pengundi Cina ada 22%, pengundi India ada 1%. Itu Kuala Linggi. Now kita pergi Tanjung Bidara. Sebab itu kenapa saya kata Tanjung Bidara di kawasan 5 ni. Saudara Abdul Hamid harap Halif harap selepas PRN ni tiada lagi another Sheraton move. Kalau kita dapat tumpukan 18 kawasan ni, apa lagi Sheratonnya? Tak ada Sheraton lagi dah, saudara. Kemudian Tanjung Bidara. Di Tanjung Bidara sejumlah 10,092 orang pengundi. Yang lepas lah. Tapi ada tambahan pun. Dia plus and minus lah, saudara. Jadi jumlah pengundi Melayu 93%. Pengundi bukan Melayu Cina ada 4% dan India 1%. Calon daripada UMNO yang lalu adalah Mak Rawi Mahmud. Dia dapat 4,865. Calon daripada PKR cuma mampu 2,000. Dan calon daripada PAS 1,000. Majoritinya 2,864. Jadi saya mengharapkan agar kawasan seperti Tanjung Bidara ini kita jaga dulu. Servis rakyatnya je. Sebab keyakinan warga di Tanjung Bidara terhadap UMNO itu kekal. Kemudian kita pergi ke kawasan Air Limau. Di kursi N3 Air Limau ni pengundinya adalah 11,211. Dalam pilihan raya yang lepas, ya saudara, calon UMNO Amiruddin Yusof, dia dapat 4,704 undi. Calon daripada PBM 3,225. Dan calon daripada PAS 1,187. Kalau campur PBM dengan PAS pun tak dapat nak mengalahkan calon UMNO ini sebab majoritinya lah 1,479. Jadi kawasan ini perlu dijaga lendu. Ini kritikal sebab ini kawasan Ketua Menteri. Saya yakinlah benda ini akan dapat diperbaiki kerana di lendu terdapat 10,350 pengundi, saudara. Dan di lendu itu kita ada UiTM di situ. Kaki tangan kerajaan ramai, saudara. Datuk Seri Sulaiman dia dapat itu lagi 4,016 undi. Dapat 10,350. Kemudian daripada Parti Peribumi PBM Ridwan Effendi 3,300. Dan daripada PAS Arsyad Maksum 1,163. Majoritinya adalah 627. Ini saya kata ada sedikit kritikal. So, jadi kawasan ini, kawasan Ketua Menteri, kita harus berusaha sehabis mungkin supaya pengundi lebih yakin pada kita. Itu pada kata lendu. Begitu juga dari kursi N5. Ini dalam parlimen Majlis Tanah, saudara. Dan akhirnya itu kawasan N5 Tabuh Nanning. Sebab pengundi ada 8,714. Mungkin tambahan dan sebagainya. Tak banyak mana pun, saudara. Dengan pengundi muda. Dan calon dulu iaitu Latifah Omar daripada UMNO. Ini mungkin ketua wanita bahagian Majlis Tanah lah kot, saudara. Kemudian calon amanah. Calon amanah 2,589 dan saudara calon PAS Syahri Sheikh Abdul Aziz 111. Jadi majoritinya adalah 740. Jumlah pengundi Melayu 79, bukan Melayu 12, India ada 6%. Ni toke-toke lembu tu banyak situ je, saudara. Jadi Kak Tipah kena berusaha kuat sikit lagi. Sebab majoritinya cuma 740. Saya yakin bahawa di Tabuh Nanning ini boleh untuk kita tawan semula, dan asalkan penggerak warga UMNO bergerak dan kita mematikan segala tomahan dan juga fitnah. Selamat kita untuk berkempen di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.